Ni betul. Bismillah. Tak ada bunyi. Soal. Ini. Baru masa itu. Okey. Matan kan? Dia baca matan tak? Baca matan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi taufik kepada kita semua untuk berkumpul pada pagi ini 16 November 2019 bersamaan berapa Rabiul Awal? Tak tanya. So pagi ini insya-Allah kita akan membacakan satu risalah yang mengumpulkan 40 buah hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang khusus pada ahkam. Ini ahkam fiqh. Dan risalah ini adalah tulisan Al-Imam Zakiyuddin Abu Muhammad Abdul Azim Ibnu Abdul Qawi Al-Munziri. Al-Imam Al-Munziri antara ulama hadis yang bermazhab Syafi'i pada kurun ke-6. Hadis ini mengumpulkan 40 hadis. Seperti mana yang antum semua tahu, yang ramai ulama-ulama kita yang mengumpulkan hadis, yang mengumpulkan 40 hadis. Okay, ada hadis Nabi yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa siapa yang mengumpulkan 40 hadis, maka dia akan dibangkitkan hari kiamat nanti dengan para ulama, dengan para syuhada. Macam itulah lebih kurang hadis tu. Tapi hadis tu disepakati ulama bahawa ia hadis yang dhaif. Tapi mungkin para ulama kita mengambil semangat daripada hadis tu walaupun dia dhaif untuk mengumpulkan sejumlah hadis yang mudah untuk dihafal. Jadi ramailah yang mengumpulkan hadis arba'un, yang 40 hadis, antaranya Al-Imam An-Nawawi, Ibnu Salah, Ibnu Mubarak dan Al-Imam Al-Munziri dan selain daripada mereka. Dan tujuan mereka mengumpulkan hadis-hadis ni bermacam-macam. Ada yang seperti Imam An-Nawawi, dia cuba kumpulkan hadis-hadis yang menjadi asas dalam agama, hadis-hadis yang menjadi asas kepada agama dalam semua bab. Di sini Imam Al-Munziri dia kumpulkan hadis, 40 hadis khas untuk hukum hakam sahaja, khas untuk hukum hakam sahaja, dan dikumpulkan ni berdasarkan permintaan seseorang. Al-Imam Al-Munziri dia lahir tahun 581. Al-Imam Al-Munziri Abdul Azim dia lahir pada tahun 581 Hijrah dan meninggal 656 Hijrah. Dia asalnya daripada Syam, tapi kemudian dia berpindah ke Mesir dan dia meninggal di Mesir. Dan dia ada muallafat, tulisan-tulisan yang lain yang lebih masyhur seperti At-Targhib wa At-Tarhib, hadis-hadis yang mengumpulkan atau kitab yang mengumpulkan hadis-hadis yang menggalakkan berbuat baik, berbuat kebaikan dan
melarang ataupun memberi tegahan daripada melakukan perkara yang maksiat. Dan dia ada mukhtasar Sahih Muslim, dia telah melingkaskan Sahih Muslim. Dan dia ada tulisan-tulisannya dalam ilmu hadis dan juga kitab Arba'in yang ada di depan kita sekarang ni. Baik. Jadi semua ada buku dia. Korang bagi apa yang Melayu? Terjemah Melayu. Okay. Baik, so tanpa membuang masa, kita nak mula cepat dan kita nak habis cepat. Okey. Baik. Sahabat kita akan baca matan hadis 40 ni. Dan kita akan sama-sama tengoklah apa fawaid, apa faedah-faedah dan hukum hakam yang kita boleh ambil daripada hadis-hadis. Hadis-hadis ni hadis yang senang je. Hadis yang straightforward. Jadi hadis-hadis hukum kita baca terus faham. Ya, jadi ana bukanlah nak syarah sangat ke apa, cuma kita nak ulang kaji je lah. Ulang kaji apa yang pegangan-pegangan hukum hakam kita, apa dan apa sandarannya, apa dalil sebalik hukum hakam fiqh yang kita semua tahu selama ni. Okey. Dan hadis-hadis yang ada dalam ni semuanya hadis-hadis yang sahih, diambil daripada Bukhari dan Muslim. Kebanyakan dia daripada Muslim. Lafaz-lafaz yang ada dalam ni kebanyakan dia daripada Muslim. Sebab apa? Sebab dia ada mukhtasar Sahih Muslim. Dia pernah ringkaskan Sahih Muslim. Jadi dia mungkin dia lebih familiar, lebih kenal dengan Sahih Muslim berbanding Bukhari. Dan antara sebabnya juga mungkin adalah sebab lafaz Sahih Muslim lebih hebat lagi daripada Bukhari. Sebab Bukhari kadang-kadang dia riwayatkan hadis dengan apa? Dengan makna. Dia tak ikut lafaz dia betul-betul. Tapi Al-Imam Muslim rahimahullah, dia lebih teliti dalam menakalkan hadis dari sudut perkataan-perkataan dia, dari sudut lafaznya. Baik. Baca. Hadis tamam. Mukadimah. Mukadimah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. قال الشيخ الإمام العالم الحافظ زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله المنذري رحمه الله تعالى: الحمد لله الموفق لسلوك سبل رشده المنعم بشمول رحمته وسعة رفده، أحمده حق حمده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من اعتصم به في صدره وورده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الوفي بعهده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين من بعده صلاة دائمة باقية ما توجه قاصدا لقصده. وبعد، فقد سألتني أن أجمع لك 40 حديثا تحفظها من أحاديث الأحكام وملازمة درسها على ممر الأيام، وأن تكون بغير إسناد ليسهل عليك هذا المراد. فقد استخرت الله تعالى وأجبتك إلى مرغوبك وبادرت إلى مطلوبك، وخرجتها مما خرجه البخاري ومسلم رحمهم الله في صحيحيهما، وانفرد به أحدهما راغبا إلى الله تعالى أن ينفعني بها وإياك وسائر المسلمين أجمعين إنه أرحم الراحمين. Baik, ini mukadimah dia. Mukadimah Al-Imam Al-Mundhiri, ringkas je. Dia mulakan, dia kata, dia memuji Allah, alhamdulillah, al-muwaffiq li suluki subulihi, yang memberi taufik untuk mengikuti jalan hidayahnya. Dan kemudian dia syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan man i'tasama bihi fi sadrihi wa wirdihi, dan sehingga akhirnya. Dan ini adalah adatul al-muallifin, kebiasaan dan adat para penulis. Dia akan mulakan dengan alhamdulillah, sebelum tu bismillah, kemudian ada syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada hadis yang sebutkan siapa yang dalam satu majlis ataupun dalam satu majlis tanpa menyebutkan syahadah, majlisnya itu tidak ada barakah. Okay, jadi apa-apa majlis, apa-apa atau tulisan pun,
Kalau kita nak mulakan, mesti mulakan ataupun digalakkan untuk kita mulakan dengan syahadatain. Kemudian dia kata wa ba'du. Sekarang ni disebutkan tentang kenapa dia tulis, kenapa dia kumpulkan 40 hadis ni. Wa ba'du. Setengah ulama sebut wa ba'du, setengah menyebutkan amma ba'du. Kalau kita hadis Nabi SAW, Nabi SAW mana? Wa ba'du ataupun amma ba'du? Amma ba'du. Kalau dalam hadis Nabi SAW akan guna amma ba'du. Jadi amma ba'du dan wa ba'du yang lebih sesuai lah, yang lebih aula amma ba'du. Yang lebih aula kita guna amma ba'du sebab dia lebih mendapati sunnah. Baik. Faqad sa'altani an ajma'a laka 40 hadithan tahfazha min ahadithil ahkam. Okay, kamu telah bertanya, telah meminta daripada aku untuk mengumpulkan 40 hadis untuk kamu hafal hadis-hadis ini berkaitan dengan ahkam. Okay, siapa mamak yang tanya ni? Kita pun tak tahu. Student dia ke, jiran dia ke, pakcik dia ke, kita pun tak tahu. Tapi walaupun kita tak kenal siapa yang bertanya ni, tapi kesan soalan dia tu sampai ke hari ini kita mendapat kebaikan hasil daripada soalan dia. Hasil permintaan dia yang ringkas, dan kita tak kenal pun siapa dia. Allah SWT telah memberkati beliau sehingga kan kita masih lagi membaca 40 hadis ini hingga ke hari ini, walaupun dah berlalu berapa ratus tahun, 700-800 tahun, masih lagi kekal hingga ke hari ini kumpulan 40 hadis Al-Imam Al-Munziri berdasarkan permintaan lelaki ini. Okey, jadi kat sini kita boleh mungkinlah sikit fawaid ke. So seorang murid boleh request kepada guru dia. Okay, seorang murid boleh request kepada guru dia suatu benda yang akan memberi faedah kepada diri dia. Okay, bila kita nak request, nak minta sesuatu, minta dengan adab, dengan baik, jangan sampai menyusahkan guru. Okay, tapi minta suatu benda yang memberi manfaat. Baik. Wa mulazamati darsiha, dan untuk bermulazamah, berterusan mempelajari hadis-hadis ni ala mamarril ayyam wa an takuna bi ghairi isnad. Kita hadis-hadis ni tidak disertakan dengan isnad dia, dengan sanad dia. Untuk apa? Liyashula alaika hadzal murad, supaya mudah untuk kamu mencapai tujuan. Tujuan kamu untuk mengumpul hadis ni adalah untuk menghafal dan mudarasah, belajar. Okay, jadi tak perlukan kepada isnad. Wa qad istakhartu Allah Ta'ala wa ajabtuka ila marghubik, dan aku telah beristikharah kepada Allah SWT, dan setelah istikharah itu dia buat apa yang diminta daripadanya. Okey, jadi Al-Imam Al-Munziri istikharah dulu. Okey, istikharah dulu sebelum dia nak kumpulkan 40 hadis ini. Jadi di kat sini Al-Imam Al-Munziri beristikharah ketika dia nak buat satu benda kebaikan. Okay, ada setengah ulama kata istikharah ni kalau nak buat benda baik tak payah istikharah. Ada setengah ulama yang berpendapat kalau benda baik tak perlu istikharah, yang buat je. Tapi ada yang mengatakan kalau istikharah ni nak buat benda baik, kalau benda wajib tak payah istikharah lah, buat je. Kalau benda yang mandub, benda sunat, mungkin kerana kita ada pilihan sama ada nak buat A ataupun B, dua-dua benda yang sunat, kita nak mana satu nak pilih, kita istikharah. Okay, ada dua daurah A, daurah B, mana nak pergi? Istikharah. Okay, dan sebagainya. Apa-apa benda yang baik kita nak buat, kita boleh juga istikharah. Okay, semua benda, sekecil-kecil perkara kita istikharah sehingga sebesar-besar perkara. Daripada perkara perkahwinan, belajar, hatta benda-benda kecil pun nak masak apa ini, istikharah dulu. Okay, semua sampai benda-benda yang kecil, okay, kita istikharah, kita minta bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia pun kumpullah 40 hadis ini, wa kharrajtuha mimma kharrajahu al-Bukhari wa Muslim, dan dia ambil daripada Bukhari, Muslim ataupun yang salah satu daripada mereka. Raghiban ila Allah Ta'ala an yanfa'ani biha wa iyyaka wa sa'iral muslimin ajma'in, dengan harapan yang mengharapkan Allah SWT akan memanfaatkan diriku dan engkau dan semua muslimin. Innahu arhamur rahimin. Baik.
Okey, itu mukadimah dia. Hadis yang pertama, al-hadithul awwal. الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول أخرجه مسلم. Hadis yang pertama daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu, Allah tidak menerima salatan, salat bighairi tuhurin, tanpa bersuci, wala sadaqatan, dan tidak juga sedekah. Allah tidak juga menerima sedekah min ghulul, daripada ghulul. Al-ghulul maksudnya khianah. Ghulul maksudnya khianat. Ini mencuri ke, mengambil harta tanpa kebenaran, tanpa cara yang disyaratkan, disyariatkan. Itu semua termasuk dalam ghulul. So yang pertama sekali Nabi SAW sebutkan la yaqbalullahu salatan bighairi tuhur. Allah tidak menerima salat tanpa bersuci. So hadis ni jelas menunjukkan bahawa bersuci itu adalah salah satu daripada syarat solat. Salah satu daripada syarat solat adalah mestilah bersuci. Yang benda ni kita semua tahu, dan benda ni adalah ijma' di kalangan para ulama bahawa siapa yang nak solat mesti bersuci. Dalilnya hadis ini, dalilnya surah Al-Maidah berkaitan dengan wudu, dan banyak lagi dalil-dalil lain. Dan ijma' ulama juga dalil menunjukkan bahawa taharah, bersuci adalah syarat sah solat. Okay, la yaqbalullah, Allah tidak menerima, yakni solat itu tidak sah. Okay, Allah tak terima, maknanya solat itu tidak sah. Okay, bila la yaqbalu, Allah tak terima ni, kadang-kadang boleh maksud dia ada dua maksud, sama ada tidak sah ataupun tidak ada pahala. Okay. Dalam hadis ni bermaksud tidak sah. Contoh hadis lain yang bermaksud tidak ada pahala. Hadis yang Nabi SAW kata, siapa yang berjumpa dengan tukang tilik, arraf, tukang tilik yang cuba beritahu masa depan, beramal. Tukang ramal. Arraf, siapa yang berjumpa dengan orang macam ni tapi dia tak percaya apa dia cakap, dia saja nak pergi, Allah tak akan terima solatnya selama 40 hari. Okay, tak terima kat situ maksudnya tak diberikan pahala. Dia kena solat juga, tapi solat dia tak akan diterima oleh Allah selama 40 hari. Okay, kat situ bermaksud tidak mendapat pahala. Dalam hadis ni yang ada depan kita ni, la yaqbalullah, Allah tidak terima, maksudnya tidak sah. Tidak sah solat bighairi tuhur, tanpa wudu, tanpa bersuci. La yaqbalullahu salatan nakirah ke ma'rifah? Nakirah. Okay, nakirah. Jadi maksudnya apa-apa solat. Okay, Allah tak terima apa-apa solat tanpa wudu. Tak kira solat tu solat jenazah ke, solat sunat ke, solat fardu, semua jenis solat tak akan diterima oleh Allah melainkan dengan taharah. Okay. Dan semua yang seperti solat. Apa benda-benda yang seperti solat? Apa ibadat-ibadat yang menyerupai solat dari segi hukum? Tawaf. Okay, solat. Jadi tawaf pun kena ada wudu. Lagi sujud tilawah dan sujud syukur mengikut mazhab Syafi'i, dia mengambil hukum yang sama dengan solat. Perlukan kepada wudu. Okay, sujud tilawah dan sujud syukur perlukan kepada wudu mengikut mazhab Syafi'i, Hanbali dan lain-lain. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan tidak perlukan kepada wudu. Okey. Jadi wudu ataupun mutaharah adalah syarat kepada solat. Tapi kalau orang yang tak boleh berwudu ataupun tak boleh suci, adakah dia tak perlu solat? Dia tak boleh nak suci, dia tak boleh nak kena air, dan katalah tak ada tanah, dia terperangkap dalam penjara. Penjara tu tak ada air, tak ada tanah, tak ada debu.
faqidut tahurain, yang tak ada alat untuk bersuci, apa dia kena buat? Tak payah solat lah. Solat juga. Ya, dia kena solat juga. Okay, faqidut tahurain, orang yang tak boleh solat, orang yang tak boleh bersuci, dia kena juga solat. Dan selepas solat dia kena qada mengikut mazhab Syafi'i. Selepas solat dia kena qada mengikut mazhab Syafi'i. Itu yang dipanggil solat hormat waktu tu. Solat hormat waktu tu maksudnya solat pada waktunya. Solat pada waktunya tanpa memenuhi semua syarat. Yang solat hormat waktu tu maksudnya solat pada waktunya tanpa memenuhi semua syarat-syarat solat. So kat sini juga kita boleh nampak bahawa syarat solat yang banyak tu, yang paling penting sekali adalah syarat waktu. Kita ada banyak kan syarat solat ni, ada bersuci, tutup aurat, menghadap kiblat, masuk waktu dan lain-lain. Antara semua syarat-syarat ni yang paling penting sekali ialah masuk waktu. Masuk waktu mesti solat. Walaupun syarat-syarat lain tu kita tak dapat nak penuhi, solat bila masuk je waktu mesti solat. Solat tu mesti dilakukan pada waktunya. Kemudian kena qada ke tak selepas tu, itu ada khilaf. Mazhab Syafi'i kata kena qada. Okey. Sebahagian yang lain kata tak perlu qada, seperti An-Nawawi dan Al-Muzani. Mereka kata tak perlu qada. Okey, tapi mazhab Syafi'i yang muktamad ialah kena qada. Baik. Wala sadaqatan min ghulul, dan juga Allah tak akan terima sedekah yang diambil daripada hasil yang ni lah, yang daripada khianat, mencuri dan sebagainya. Baik. So hadis yang pertama ni berkaitan dengan taharah. Akhrajahu Muslimun. Baik. Hadis yang kedua, عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. أخرجه مسلم. hadis yang kedua juga berkaitan dengan taharah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza stayqadha ahadukum min naumihi." Apabila salah seorang daripada kamu bangun daripada tidur, fala yaghmis yadahu fil ina. Janganlah dia mencelupkan tangannya ke dalam bekas air. Fala yaghmis yadahu, janganlah dia mencelupkan tangannya ke dalam fil ina, dalam bekas, hatta yaghsilaha thalathan, sehinggalah dia basuh 3 kali. Basuh apa? Basuh tangan lah. Fa innahu la yadri aina batat yaduhu, kerana dia tidak tahu di mana terletaknya tangan dia masa dia tidur. Kerana dia tidak tahu di mana letaknya tangan dia ketika tidur. Akhrajahu Muslim. Hadis ni berkaitan dengan taharah, berkaitan dengan air. Antara faedah yang kita ambil daripada hadis ni, yang pertama, air yang sedikit, jika najis termasuk dalam dia akan menajiskan air najis tu akan mengubah air itu menjadi air najis walaupun dia tidak berubah. Faedah yang pertama ialah air yang sedikit bila terkena najis, air itu akan berubah menjadi air najis walaupun dia tak berubah warna, bau dan rasa. Sebab apa macam mana kita boleh dapat faedah ni daripada hadis ni? Sebab Nabi SAW kata kita tahu tangan dia letak kat mana. Maksudnya kalau ditakuti, dikhawatiri tangan itu ada najis. So maknanya kalau tangan tu memang ada najis dan masukkan dalam bekas air, maka air itu menjadi air najis. Okay, sebab bekas air biasanya kecil lah, dia bukan berkolah. Okay, jadi Nabi SAW kata, di sini Nabi kata basuh tangan dulu sebelum masukkan tangan dalam bekas air, sebab dikhawatiri ada najis. Dan kalau ada najis, memang betul-betul ada najis, ia akan menajiskan air dalam bekas tu. Itu yang pertama. Yang kedua, istihbab, disunatkan
digalakkan membasuh najis sebanyak 3 kali. Faedah yang kedua, digalakkan membasuh najis sebanyak 3 kali. Okey, dalam mazhab Syafi'i dia kata bila kita nak basuh najis, sama ada baju ke ataupun najis di tangan ke, digalakkan basuh 3 kali, walaupun sekali pun dah hilang. Walaupun sekali basuh dah hilang, tapi digalakkan untuk basuh sebanyak 3 kali. Mana dalilnya dalam hadis ni? Hatta yaghsilaha thalathan. Okey, hatta yaghsilaha thalathan. So dalam hadis ni, lelaki yang baru bangun daripada tidur ni, tangan dia tak ada najis, kan? Tangan dia bersih, tak nampak ada najis. Cuma dia tak tahu tangan dia kat mana malam tadi. Okey, tapi Nabi SAW dalam keadaan itu pun Nabi menggalakkan dia untuk basuh tangan sebanyak 3 kali. Itu dalam keadaan tangan tu tak ada najis. Kalau ada najis lagi lah patut basuh sebanyak 3 kali. Okey, jadi dalam taharah, dalam membasuh najis, digalakkan basuh sebanyak 3 kali. Faedah yang ketiga, disunatkan atau digalakkan untuk menggunakan perkataan ataupun lafaz jenis kinayah. Kinayah ni apa? Bahasa kiasan. Bahasa kiasan. Okey, kalau dalam urusan-urusan yang mungkin kalau kita nak sebut secara direct itu agak tidak sopan, digalakkan untuk kita guna bahasa kiasan. Nabi sebut sini apa? La yadri aina batat yadu. Tidak diketahui di mana letaknya tangan dia ketika dia tidur. Maksud Nabi terkena pada takut pegang najis lah, ataupun bahagian badan yang ada najis. Okay, tapi perkataan tu agak kurang sopan. Nabi sebut la yadri aina batat yadu. Tidak diketahui di mana letaknya tangan. Okay, so digalakkan untuk menggunakan lafaz-lafaz kinayah, bahasa kiasan, jika orang yang kita sedang bercakap tu boleh faham lah. Kalau orang yang kita cakap tu agak dia macam tak faham, guna bahasa yang direct lah. Okay, kalau kita rasa orang yang kita sedang bercakap tu dia boleh faham bahasa kiasan, kita guna bahasa kiasan, tak perlu guna bahasa yang kurang sopan. Okay. Yang keempat, fala yaghmis yadahu fil ina, janganlah dia mencelupkan tangannya dalam bekas. Larangan ni bentuk larangan makruh. Larangan ini ialah bentuk makruh mengikut jumhur. Okay, bukan haram. Yang kelima, kalau kita lihat lafaz fa innahu la yadri aina batat. Batat maksudnya di mana letaknya. Yaduhu, tangannya. Perkataan batat ni biasanya digunakan untuk waktu malam. Batat yaduhu, di mana letaknya tangannya pada waktu malam. Al-baitutah, okay, tinggal ataupun letak tu maksudnya di waktu malam. Okey. So adakah maksudnya dalam hadis ni tidur waktu malam saja? Adakah hukum membasuh tangan ni hanya disyariatkan, disunatkan untuk tidur waktu malam, bangun daripada tidur malam saja, tidur tengah hari tak payah? Okay, setengah ulama mengatakan dia khas untuk tidur malam saja. Okey. Tapi Imam Nawawi dia kata tak betul. Okey, bukan untuk malam saja. Bila-bila tidur saja, tak kira dah malam ataupun tengah hari ataupun pagi, bila bangun je digalakkan untuk basuh tangan. Sebab apa? Sebab Nabi SAW dah sebutkan kat sini illah dia. Illah kenapa kena basuh tangan? Sebab asyak fi wujudin najasah. Illah dia ialah kita ada keraguan sama ada tangan kita ni ada najis ataupun tidak. So keraguan ni adalah illah dia. So Nabi SAW sebutkan dengan jelas dalam hadis ni apa illahnya. Illahnya ialah kita tak tahu dan kita khawatiri sama ada tangan kita ni ada najis ataupun tidak. Benda ni boleh berlaku pada tengah hari ke tak? Boleh berlaku tengah hari. So bila boleh berlaku tengah hari, bila illah ni boleh wujud pada tidur tengah hari, maka hukum dia pun terpakai juga untuk tidur tengah hari. Okay, bila wujud saja illah, wujudlah hukum. Al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Okay, bila wujud saja illah, maka wujudlah juga hukum. Okay, jadi dia tak khas kepada tidur malam saja. Okay, bila-bila tidur, tak kira tengah hari ataupun malam ataupun bila-bila saja.
Akhrajahu Muslim. Okey. Habis. Hadis yang ketiga. عن سلمان رضي الله عنه قال قيل له علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة فقال أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو ببول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم أخرجه مسلم. Baik, hadis yang ketiga masih lagi bab taharah, tapi ini berkaitan dengan adab qada'il hajah. Ada adab qada'il hajah. An Salman, daripada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, bahawa qila lahu, dikatakan kepada Salman, allamakum nabiyyukum kulla syai', Nabi kamu mengajarkan kamu semua benda, hatta al-khira'ah, sampai sehingga kan membuang najis pun, buang air kecil, buang air besar pun Nabi ajar. Faqala, maka Salman pun jawab, ajal, betul. Dan Salman pun beritahu, laqad nahana an nastaqbil al-qiblata bi gha'itin aw bi bawlin. Jadi Salman sebutkan beberapa adab-adab yang Nabi SAW ajarkan kepada umat Islam ketika qada'ul hajah. Yang pertama dia kata, laqad nahana an nastaqbil al-qiblata bi gha'itin aw bawlin. Nabi melarang kami daripada menghadap kiblat ketika buang air besar dan ketika buang air kecil. Itu yang pertama. Adab yang pertama ialah tidak menghadap kiblat ketika buang air besar dan ketika buang air kecil. Okey. Adakah haram menghadap kiblat dan dalam hadis lain membelakangi kiblat ketika buang air besar dan buang air kecil? Okay, ada tafsil, ada penjelasan yang detail. Sebab di sana ada hadis-hadis lain, contohnya hadis Ibnu Umar yang dia kata dia nampak Nabi SAW dalam rumahnya menghadap kiblat. Okay, Ibnu Umar nampak Nabi SAW menghadap kiblat ketika qada al-hajah. Okay, so dalam hadis ni dilarang. Dalam hadis Ibnu Umar tadi Nabi sendiri buat. Okay. Jadi ulama tafsirkan, jelaskan ada dua keadaan. Keadaan pertama, kalau kita buang air kecil dan kalau kita buang air qada al-hajah dalam tempat yang memang qada al-hajah, memang tempat untuk membuang air, tandaslah. Dan keadaan kedua, kalau kita buang air di tempat yang bukan tempat buang air, tepi jalan ke, bawah pokok ke, dalam hutan ke, tempat-tempat yang bukan tempat untuk membuang air. Okay. Kalau dalam tempat yang memang dah disediakan untuk buang air, tandas, tidak haram dan tidak makruh untuk menghadap kiblat. Okay. Kalau dalam tempat yang memang dah disediakan untuk buang air, dalam tandas, tidak makruh dan juga tidak haram untuk menghadap ataupun membelakangi kiblat. Okay, itu yang pertama. Yang kedua tadi, kalau buang air dalam keadaan ataupun di tempat yang tak disediakan untuk buang air. Okay. Tempat yang tak disediakan untuk buang air ni sama ada dia ada dua jenis, sama ada dia dalam keadaan terbuka, tempat terbuka ataupun tempat tertutup. Tempat terbuka macam dalam hutan ke, tepi laut ke, kan, tempat yang terbuka lah. Yang kedua, tempat yang tertutup, macam contohnya tempat yang tertutup tapi dia bukan tandas. Contohnya kita pergi rumah yang terbiar kan, rumah tu rumah yang terbiar, yang tak siap, kita masuk dalam, dia tertutup tapi dia bukan tandas. Okey. So yang pertama, kalau tempat tu tempat terbuka, maka diharamkan untuk menghadap kiblat dan membelakanginya. Yang kedua, kalau dalam tempat yang tertutup, dimakruhkan untuk menghadap kiblat dan membelakanginya. Okey. Boleh? So tempat yang tertutup, tempat yang memang disediakan air, tak ada masalah. Tidak haram dan tidak makruh untuk buang air, untuk menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. Tapi kalau tempat yang tidak disediakan untuk qada al-hajah, kalau dia terbuka, diharamkan untuk menghadap kiblat. Kalau dia tutup,
dimakruhkan untuk menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat. Okey. Baik, itu yang pertama, berkaitan dengan menghadap ataupun membelakangi kiblat. Yang kedua, Salman kata au an nastanjiya bil yamin. Dan Nabi larang juga untuk kami beristinja menggunakan tangan kanan. Okey. So menggunakan tangan kanan ketika beristinja ni adalah benda yang makruh, sebab kita gunakan untuk benda-benda yang baik, ya. Makan, minum, menulis, kita guna tangan kanan. Okey, benda-benda yang istinja dan sebagainya, benda yang tak elok, kita gunakan tangan kiri. Gosok gigi kanan, dia benda elok ke tak elok? Dia membuang, bukan najis lah, membuang kotoran. Membuang kotoran ni, membuang najis pakai tangan kiri. Kita nak membuang kotoran gigi, guna tangan kiri ke kanan? Tak ada yang kata kanan, ada kata kiri. Jadi lebih kepada kanan lah. Sebab siwak ni, siwak ataupun gosok gigi adalah sunnah. Jadi dia sunnah, benda yang baik, maka kita gunakan tangan kanan. Wallahu a'lam. Baik. So makruh menggunakan tangan kanan ketika beristinja. Itu yang kedua. Yang ketiga, aw an nastanjiya bi aqalla min 3 ahjar. Dan Nabi juga larang kita menggunakan beristinja dengan kurang daripada 3 batu. Kurang daripada 3 batu. Maka minimum untuk kita beristinja menggunakan batu adalah 3. Okey, adalah 3. Dan kita dah sebut dulu dalam Daurah Safinatun Najah tu, apa maksud batu? Apa maksud batu kat sini? Cabang. Semua benda yang kesat, dan boleh menghilangkan najis. Okey, jadi termasuklah juga tisu, kertas, batu, dan semua benda yang boleh menghilangkan najis. Okey, tak semestinya batu. Dan al-mu'tabar yang diikut ialah 3, tak semestinya 3 batu, bukan tak semestinya 3 ketul batu, yang penting 3 kali sapu. Katalah batu tu besar, kan? Dia ada 3 segi, dia ada 3 sudut. Kita guna sekali sapu, satu sudut. Sapuan kedua, sudut yang kedua. Sapuan ketiga, sudut yang ketiga pun boleh. Okey. So tak semestinya 3 ketulan batu ataupun 3 keping tisu. Okay, dia yang penting adalah 3 sapuan. 3 sapuan. Baik. Kemudian au an nastanjiya bi raji'in au azmin. Dan Nabi larang juga untuk kita beristinja menggunakan raji'. Apa maksud raji'? Najis, fadalat, au azmin, ataupun tulang. Okay, Nabi SAW melarang kita beristinja menggunakan sisa buangan haiwan najis, au azmin, ataupun tulang. Okey. Jadi semua jenis najis tidak boleh digunakan dalam beristinja. Kita nak buang najis, guna najis, apa benda? Kan? Jadi kita gunakan benda yang suci. Okey. Dalam mazhab Syafi'i, semua binatang, semua sisa binatang ni semuanya najis. Okey, tak kira lah lembu ke, ayam ke, tak kira binatang yang boleh dimakan ataupun tidak boleh dimakan, semuanya najis. Semua jenis tahi lah senang sebut. Semua jenis tahi adalah najis. Okey. Jumhur ulama mengatakan tak semua tahi adalah najis. Okey, tahi binatang yang boleh dimakan tidak najis. Binatang-binatang yang boleh dimakan, dia punya tahi itu adalah tidak najis. Tahi ayam, tahi lembu, tahi kambing tak najis. Tahi unta tak najis. Okey, itu pendapat jumhur. Di mazhab Syafi'i semua najis. Okey, jadi mazhab Syafi'i tak boleh guna semua jenis tahi-tahi binatang. Baik. Au azmin, ataupun tulang. Tulang pun tak boleh digunakan untuk
bersuci sebab apa? Sebab dia adalah makanan bagi jin. Jadi semua jenis, jadi ulama kiaskan semua jenis makanan pun tak boleh digunakan untuk istinja. Tak boleh ambil makanan untuk istinja. Ada roti lebih, nak buat istinja tak boleh. Jadi makanan adalah benda yang dihormati, tak boleh kita gunakan untuk beristinja. Dan semua benda yang al-muhtaramat, dan dikiaskan juga semua benda yang dihormati. Benda-benda yang ada kehormatan tak boleh digunakan untuk membuang, untuk beristinja. Contohnya buku apa lagi? Benda-benda yang dihormatilah, benda-benda yang makanan, buku-buku ilmu dan sebagainya. Ada? Sandwich. Assignment tak dihormati. Baik. So hadis ni menunjukkan beberapa adab-adab untuk kita qada'ul hajah. Baik. Hadis yang seterusnya, hadis yang keempat. Boleh laju kita. Berhenti ke apa? Okey. عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله عنه وكانت له صحبة قال قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بإناء فأكفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها فتمضمض واستنشق من كف واحد ففعل ذلك ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها فغسل يديه إلى مرفقين مرتين ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر ثم غمس بسبابتيه وإبهاميه في الإناء فمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري ومسلم. Hadis yang keempat ni, hadis yang keempat berkaitan dengan sifatul wudu, cara berwudu. Okey. Tawadda lana wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wudukanlah untuk kami cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, so kat sini antara cara kita nak mengajar adalah dengan ajar secara praktikal. Okay, so kat sini sahabat ni menunjukkan praktikal wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bi ina'in, maka dia pun minta bawakan sebekas air. Fa'akfa minhu ala yadihi faghasalahuma thalathan. Kemudian dia ambil air itu dan dibasuh tangannya sebanyak 3 kali. Thumma adkhala yadahu fil ina' fastakhrajaha, kemudian dia masukkan tangannya ke dalam bekas air dan keluarkan. Fatamadmada wastanshaqa min kaffin wahid, maka dia pun dengan air itu dia melakukan madmadah dan istinshaq, masukkan air dalam mulutnya, madmadah masukkan air dalam mulut, wastanshaqa dan masukkan air dalam hidung, min kaffin wahidin, daripada satu tangan. Okay, jadi dengan air yang sama dimasukkan dalam hidung, dimasukkan dalam mulut. Okay, satu ambil air, masukkan dalam mulut dan hidung sekali. Separuh masuk dalam mulut, separuh masuk dalam hidung. Okay, itu adalah madmadah dan istinshaq. Madmadah dan istinshaq adalah sunnah, bukan rukun dalam wudu. Madmadah dan istinshaq adalah sunnah, bukan rukun dalam wudu. Dan setengah ulama menukilkan ijma', tapi ada sebenarnya sebahagian yang mengatakan ia wajib. Fa fa'ala dhalika thalathan, maka dia buat itu 3 kali. Okey, madmadah dan istinshaq tu dia buat 3 kali. Masuk mulut, hidung, masuk mulut, hidung, masuk mulut, hidung, sebanyak 3 kali. Thumma adkhala yadahu fil ina' fastakhrajaha, kemudian dimasukkan tangan dalam bekas sekali lagi dan keluarkan air. Fa ghasala wajhahu thalathan, dan dibasuh mukanya 3 kali. Thumma adkhala yadahu fil ina', kemudian dimasukkan tangannya dalam bekas ini. Fastakhrajaha faghasala yadayhi ila al-mirfaqaini marratain. Kemudian dibasuh tangan 2 kali.
Okay, dua kali. Summa adkhala yadahu fil ina, kemudian masukkan tangannya dalam bekas lagi. Famasaha bi ra'sihi, dan dia basahkan ataupun dia sapu kepala dia. Fa aqbala bi yadayhi wa adbar, dan dia ke depan dan ke belakang. Okay, dia ke depan, maknanya dimulakan dari belakang ke depan, kemudian dia ke belakang balik. Summa ghamasa bi sabbabatayhi wa ibhamaihi fil ina, kemudian dia masukkan dua jari dia, jari telunjuk dan jari ibu jari. Famasaha uzunaihi zahirahuma wa batinahuma, kemudian dia sapu kedua telinganya di bahagian luar dan bahagian dalam. Summa ghasala rijlaihi ila al-ka'bain, kemudian dia basuh kedua kakinya sehingga buku lali. Summa qala, kemudian dia kata, hakaza kana wudu'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, beginilah cara wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah sifat wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam hadis ni. Ada beberapa hadis lain yang juga menunjukkan cara wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Humran Maula Uthman dan lain-lain. Dan ini antaranya yang ada dengan kita ni. Jadi dalam hadis ni Nabi SAW ataupun ditunjukkan bahawa Nabi SAW melakukan madmadah dan istinsyaq, dan kita sebut tadi bahawa keduanya adalah sunnah bukan rukun. Dan asal kepada wuduk adalah, dalil utama dalam bagi wuduk adalah apa dia? Dalil utama dalam bab wuduk, surah Al-Maidah kan? Surah Al-Maidah mengatakan yang ceritakan tentang wuduk. Dan apa yang disebutkan dalam surah Al-Maidah itulah yang rukun. Okey, benda-benda lain yang disebutkan dalam hadis tambahan daripada apa yang disebutkan dalam surah Al-Maidah itu semuanya adalah sunnah. Okay, yang hanya dalam surah Al-Maidah itu saja yang rukun, itu basuh muka, tangan, rambut, kepala dan kaki. Kemudian niat, of course mesti ada niat, dan muwalat. Tertib mesti ikut tertib. Okey, jadi 6 tu adalah rukun wuduk. Baik. Dia basuh 2 kali. So dalam, kalau kita tengok hadis-hadis yang menyebutkan tentang wuduk Nabi, kadang-kadang Nabi basuh 3 kali, kadang-kadang Nabi basuh 2 kali, dan hadis lain Nabi basuh sekali. So berbeza, riwayat-riwayat ni menunjukkan boleh semua. Okay, boleh basuh sekali, boleh basuh 2 kali, boleh basuh 3 kali. Okay, lebih daripada 3 kali, ada hadis lain Nabi SAW kata, siapa yang buat lebih dari 3 kali, dia telah membazir. Okay, dia telah israf. Okay, jadi 1 kali boleh, 2 kali boleh, 3 kali pun 3 kembali. Okay, semuanya diriwayatkan dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay. Kemudian Nabi SAW, dalam hadis ini juga Nabi SAW ataupun ditunjukkan bahawa Nabi SAW membasuhkan kepala, bukan basuh kepala, sapu kepalanya, okay, daripada belakang hingga ke depan dan depan hingga ke belakang. Dari riwayat lain, depan ke belakang, belakang ke depan. Dalam hadis ini belakang ke depan, kemudian depan ke belakang. Okay, dua-dua boleh buat. Okay, itu adalah cara yang sempurna. Cara yang minimum adalah ma yutlaqu alaihi musammal mas, ma yutlaqu alaihi almas. Okay, paling minimum disebut sebagai sapu, itulah yang paling minimum lah. Kalau sapu macam ni pun dah kira sebagai sapu, itu pun dah kira sebagai sapuan yang mujzi, yang mencukupi. Tapi yang paling sempurna adalah mengikut cara Nabi SAW, basuh keseluruhan ataupun lap, sapu keseluruhan kepala daripada depan sehingga ke belakang. Kemudian basuh telinga juga sebahagian daripada sunnah. Okay, so hadis ni menunjukkan air yang digunakan untuk basuh kepala, sapu kepala dan telinga, air yang berbeza. Okay, air yang berbeza. Sekali dia ambil air untuk kepala, kemudian dia masukkan tangan dia dalam air sekali lagi untuk basuh telinga. Okay, itu yang sunnahnya. Membezakan membasuh telinga dengan air yang berbeza daripada basuh kepala, sapu kepala. Baik, ini adalah cara wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik.
Habis. Hadis yang kelima. عن شريح بن هاني رضي الله عنه قال أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح على الخفين فقالت عليك بابن أبي طالب فسله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه فقال قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم أخرجه مسلم. Hadis yang kelima berkaitan dengan al-mashu ala al-khuffain, sapuan di atas khuf. Okay, di antara rahmat Allah Subhanahu Wa Taala untuk memudahkan hamba-hambanya berwuduk dan bersuci adalah dia benarkan al-mashu ala al-khuffain. Dia mensyariatkan al-mashu ala al-khuffain, sapu di atas al-khuf. Okay, dan semua ini semua kita semua dah sedia maklum apa itu mashu ala al-khuf. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah atau Syurah bin Hani, berkaitan dengan berapa lama tempoh boleh untuk kita sapu di atas khuf. Okay. Ataitu Aisyah radhiyallahu anha, aku berjumpa dengan Aisyah, as'aluha 'anil mashi 'ala al-khuffain, ditanya tentang mas 'ala al-khuffain. Faqalat, maka Aisyah kata, alaika bi ibni Abi Talib, pergi jumpa ibnu Abi Talib, yakni Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Okey, disuruh pergi jumpa dengan Ali. Fasalhu fa innahu kana yusafiru ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasalnahu, maka tanyalah kepada beliau kerana dia selalu bermusafir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, fasalnahu, maka kami pun tanya. Faqala, maka Ali pun jawab, Rasulullah SAW menetapkan 3 hari 3 malam untuk musafir dan 1 hari 1 malam untuk orang yang bermukim. 3 hari 3 malam untuk orang musafir adalah tempoh untuk dia boleh dia sapu di atas khuf, dan 1 hari 1 malam untuk orang yang bermukim, dia tidak bermusafir, hanya 1 hari 1 malam sahaja. Okey, beberapa faedah yang kita ambil daripada hadis ni. Yang pertama, Aisyah suruh lelaki ni pergi jumpa dengan Ali radhiyallahu anhu, menunjukkan antara Aisyah dan Ali ni tak ada pergaduhan. Antara Aisyah dengan Ali ni tak ada pergaduhan, tak ada sakit hati, tak ada apa. Okey, ini adalah hadis yang boleh jadikan sebagai rad kepada Syiah yang mengatakan Ali dan Aisyah ni bergaduh. Kan, Ali dan Aisyah ni bergaduh dan ada tak puas hati dan sebagainya. Tapi Aisyah sendiri dia refer kepada Ali untuk lelaki ni pergi bertanya tentang masih al khuffain. Okay, menunjukkan tidak ada pergaduhan di antara Aisyah dan Ali radhiyallahu anhuma. Baik, so untuk hadis ni jelas menunjukkan bahawa musafir 3 hari 3 malam dan mukim 1 hari 1 malam. Ini 3 hari 3 malam maksudnya berapa jam? 24 kali 3 72 jam. Ya. Dan untuk orang yang mukim 24 jam. Okey, 24 jam. Okay, maknanya kalau hari ni dia start, okey, lagi lah. Okey. Itu yang pertama tadi. Yang pertama tadi adalah tidak ada pergaduhan antara Aisyah dan Ali. Yang kedua, ialah al-muddah, tempoh 3 hari untuk musafir, 1 hari untuk mukim. Sebenarnya bila kita nak kira mula kiraan 1 hari ataupun 3 hari ni, daripada bila? Daripada start pakai khuf ke, daripada start berhadas ke, daripada start sapuan pertama ke, bila? Selesai hadas. Kalau dalam mazhab Syafi'i, muktamadnya ialah daripada hadas yang pertama, selepas kita pakai khuf. Selepas hadas yang pertama, selepas pakai khuf. Mari kita dah wuduk dengan sempurna, kemudian kita pakai khuf. Okey. Hadas yang pertama kita lakukan selepas pakai khuf, masa itulah kita start kira 24 jam untuk mukim ataupun 72 jam untuk musafir. Dia susah sikit lah. Kalau terkentut kan, kena ingat apa kentut. Itu pendapat muktamad dalam mazhab. Okey.
Jadi hadas ni kiranya daripada, kalau ikut ulama ialah kira daripada hadas. Mula hadas atau habis hadas. Contohnya tidur kan, kalau kita tidur. Nak kira daripada start kita tidur ke kita bangun dari tidur? Bangun. Start tidur. Ingat ke start tidur apa? Bangun. Dia kira daripada bila habis hadas tu. Maksudnya bila bangun daripada tidur. Okey. Bila mula kira bila kita habis daripada hadas tu. Maksudnya habis daripada tidur. Kita bangun tidur, tengok buku apa? Daripada situ kita kira 24 jam. Okay. Tapi pendapat lain mengatakan, tak silapnya Imam Nawawi kot, dia kata mula daripada sapuan yang pertama. Okay, kita kira tempoh tu bermula daripada sapuan yang pertama. Maksudnya kita pakai stokin, kemudian kita buat hal sendiri, sampailah kita berhadas, kemudian masuk waktu dan kita nak wuduk. Bila kita wuduk tu kita sapu. Okay, masa itulah baru kita kira 24 jam. Okay, tempoh tu bermula daripada sapuan pertama selepas kita memakai khuf. Okay, itu lagi senang lah. Itu yang lebih senang dan mudah. Baik. Dan masalah al-khuffain ni khas untuk wuduk sahaja, bukan untuk mandi wajib. Mandi wajib kena buka stokin, kena buka kasut. Baik. Yang ketiga, al-ghuslu afdalu min al-mas. Basuh lebih afdal daripada sapu. Okey, kalau kita nak bandingkan antara dua, mana lebih aula, mana lebih afdal? Adakah kita sapu ataupun kita basuh kaki? Yang lebih afdal ialah basuh, sebab basuh tu yang asal. Asalnya kita basuh kaki, dan sapu di atas khuf ni adalah kemudahan yang Allah bagi. So yang lebih afdal ialah kita stick kepada yang asal, iaitu membasuh. Okay. Yang keempat, faedah yang keempat kita ambil daripada hadis ni adalah digalakkan untuk seorang guru ataupun seorang mufti, okay, bila dia ditanya satu soalan, dia referkan kepada orang yang lebih berilmu. Okay. Di sini Aisyah radhiyallahu anha, walaupun dia seorang yang faqih, sangat berilmu, antara sahabat yang paling berilmu sekali, tapi bila dia tak tahu, dia tunjuk kepada Ali. Okay, dia tidak malu untuk mengatakan tidak tahu, okay, dan ditunjukkan kepada orang yang lebih berilmu dalam bab itu, iaitu Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dan kita pun semua tahu bahawa ifta, memberi fatwa ni adalah satu benda yang sangat-sangat ditakuti oleh para sahabat. Benda yang sangat-sangat mereka takuti dan mereka cuba jauhi. Kan, sampai kan ada yang ditanya, kemudian dia suruh tanya orang lain, tanya sahabat lain. Tu bila jumpa sahabat yang kedua, dia suruh jumpa sahabat yang ketiga. Sahabat yang ketiga suruh jumpa sahabat keempat, sampai yang kelima, keenam, ketujuh, sampai 10. Yang ke-10 tu suruh balik tanya yang pertama. Semua tak nak jawab. Okay, bukan kerana tak ada ilmu, tapi wara' dan takut untuk berkata dalam agama Allah tanpa ilmu. Baik. Dan yang kelima ialah habisnya tempoh ini tak bermakna wuduk itu terbatal. Okay, habis tempoh, maka telah dah habis 24 jam. Tapi bila habis 24 jam tu kita sedang dalam keadaan berwuduk, kita masih lagi berwuduk, dan wuduk kita tidak terbatal dengan habisnya tempoh 24 jam tu ataupun 72 jam untuk orang yang musafir. Baik. So ini hadis berkaitan dengan al-mashu al-khuffain. Baik. Hadis yang ke-6, kita inilah berhentilah 10:10, sambung balik pukul 10:30. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.